Malaysia kini diiktiraf sebagai satu daripada 13 negara rakan yang ditambah secara rasmi dalam BRICS, sebuah blok yang secara kolektif menyumbang 1/5 kepada perdagangan global. Menurut kemas kini oleh BRICS, blok itu secara rasmi menambah 13 negara baharu kepada pakatan itu sebagai negara rakan walaupun belum lagi sebagai ahli penuh. Okey guys, berita paling panas pada hari ini, Malaysia telah pun diterima sebagai partner country di dalam BRICS. So bagi korang yang tertinggal bas, masih tak aware lagi apa benda BRICS ni sebenarnya, tengok video ni sampai habis guys. Jadi BRICS ni dia sebenarnya adalah sebuah intergovernmental organisation yang dianggotai oleh beberapa negara pelopor seperti Brazil, Rusia, India, China dan juga South Africa. Pada peringkat awal, organisasi ini cuma dianggotai oleh Brazil, Rusia, India, China. Kemudian pada tahun 2010 barulah South Africa join dan diorang dinamakan semula sebagai BRICS. Sekitar Julai tahun ni semasa lawatan Perdana Menteri ke Rusia, beliau ada menyatakan hasrat bahawa Malaysia telah memohon untuk menjadi ahli kepada BRICS. Jadi pada hari ini diumumkan bahawa Malaysia ni dah pun disahkan menjadi partner country. Selain Malaysia, ada beberapa negara lain contohnya macam Algeria, Belarus, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazakhstan, Nigeria, Thailand, Turki, Uzbekistan dan juga Vietnam antara negara-negara yang juga diterima masuk sebagai partner countries. Jadi partner country ni apa benda guys? Dia sebenarnya contohnya macam ni lah. Kau minta kerja tu, kemudian kau akan melalui satu proses yang dinamakan probationary period kan? Kau dah lalui proses tu, kemudian barulah kau jadi permanent. Dia lebih kurang macam tu lah. Jadi guys, apa sebenarnya agenda BRICS ni? Apa benda sebenarnya yang diorang cuba buat guys? Kita kena faham selama bertahun-tahun ekonomi global ni telah pun didominasi dan juga dikuasai oleh kuasa-kuasa barat, iaitu Amerika Syarikat dan juga Eropah. Jadi disebabkan itu, diorang dictate dan juga menentukan hala tuju ekonomi global yang of course lah akan memihak kepada diorang. Jadi bila diorang dictate ekonomi global, bermaksud walaupun ekonomi diorang ni tidaklah strong mana dan semakin hilang daya saing, tapi mereka still boleh tunggang orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Saya bagi contoh macam US lah. Kita tahu bahawa US selama bertahun-tahun dan mereka menjadi semakin teruk di dalam mereka punya trade deficit ataupun defisit perdagangan. Defisit perdagangan ni bermaksud diorang beli daripada luar lebih banyak daripada diorang jual lah. Sepatutnya kalau negara tu alami defisit perdagangan, mata wang diorang jatuh. Tapi kenapa US dollar tak jatuh? Ini kerana mata wang US dollar digunakan untuk perdagangan antarabangsa. Dan disebabkan itu, kebanyakan bank-bank pusat dekat seluruh dunia ni, diorang simpan mata wang US dollar sebagai reserve. Dan itu akan sentiasa mengekalkan nilai dia. Persoalannya, kenapa kita nak gunakan mata wang US dollar walaupun kita berdagang dengan negara lain? Contoh, kita berdagang dengan India. Apa hal pula kita nak gunakan US dollar? Baik kita gunakan mata wang sendiri. Jadi disebabkan itulah mata wang US dollar ni sentiasa strong. Dan bila mereka sentiasa strong, mereka terus boleh buat hutang. Walaupun ia hanyalah sekeping kertas sahaja yang tidak disandarkan oleh real value. Jadi apa yang saya nampak lah, BRICS ni sebenarnya, dia adalah satu agenda untuk seimbangkan kuasa-kuasa daripada barat yang besar ni. Especially organisasi G7 yang dianggotai oleh negara-negara maju. Sebab the point is that sesiapa yang paling kompetitif, sepatutnya dia menang lah. Bukan hanya aku gunakan duit kau. Sebab untuk tujuan trade, walaupun sebenarnya kau tak kompetitif. Tapi apa yang saya nampak lah dari semasa ke semasa, saya yakin bahawa keanggotaan BRICS ni dia akan semakin berkembang. Jadi sebelum diorang ni lebih membesar, better kita join sekarang. Dia macam dululah masa mula-mula TikTok diperkenalkan kan. Ada orang dia tak nak join TikTok. Lepas tu ada orang yang join pada peringkat awal. Yang mula-mula join tu sekarang ni diorang dah jadi influencer lah. Tu lebih baik daripada orang yang baru nak join. Perjalanan dia masih jauh lagi. Jadi macam tu lah guys Pada masa yang sama, apabila kita menjadi ahli kepada BRICS ni dan keanggotaan BRICS ni semakin membesar, kita akan boleh tembusi perdagangan di negara-negara yang sebelum ni kita mungkin tak ada perjanjian perdagangan bebas. Jadi market potential kita lebih besar. Sebab kita cakap, aku geng dengan kau lah, kita sama-sama member dekat BRICS. Okey guys, apa pandangan korang tentang video ni?
Adakah video ni bermanfaat? Kalau ya, jangan lupa bagi saya banyak-banyak like. Sharekan video ni ramai-ramai.